Kami daripada kumpulan 5, saya Nuri Natasha binti Hisham dan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nur Syahmi, Aizat, Atirah dan Nur Amira. Kami akan menerangkan cara penggunaan Excel bagi pengiraan Simply Supported BIM. Akan tetapi, penggunaan spreadsheet ini hanya valid bagi pengiraan Simply Supported BIM, tidak bagi pengiraan lain. Saya akan jelaskan pembahagian kerja kami iaitu Dimension of BIM iaitu Muhammad Nur Syahmi, Loading and Analysis Aizat, Design of Flexure Atirah, Area of Tension Steel Nurin iaitu saya dan Minimum Link Syahmi, Deflection sehingga Cracking Nur Amira. Seterusnya saya akan menerangkan warna-warna yang terdapat dalam spreadsheet ini bagi memudahkan jalan pengiraan ini. Yang pertama, yang berwarna peach iaitu propose your own value. Maksudnya value yang kita nak yang ada dalam design kita tu. Kemudian warna hijau propose based on table. Maksudnya itu adalah standard yang kita ambil daripada table-table yang berada di kolom reference yang di sebelah kanan kita. Kemudian yang berwarna biru auto generate iaitu bila kita propose nilai kita daripada atas, dia akan auto generate di warna-warna biru ni. Kemudian dia akan tunjukkan statement kita di bahagian warna pink ni. Sama ada okay atau tak okay, valid or invalid. Seterusnya, Syahmi akan menerangkan pengiraan kita. Okey, yang pertama sekali kita perlu memasukkan panjang BIM tersebut. Contohnya saya masukkan sebanyak 6 meter. Okey, seterusnya saya masukkan diameter bar iaitu 20 mm dan diameter link ialah 6 mm. Okay, seterusnya saya perlu bagi design live kat sini. Okey, kita contohnya saya mahu untuk design live adalah 50 iaitu building structures and other common structures. So kat sini saya perlu masukkan sebanyak 50. Untuk exposure class saya refer kepada kat sini table ni iaitu saya perlukan moderate humidity iaitu kelas XC3. Okay, hanya masukkan XC3. Okay, untuk dimension of beam span depth ratio kat sini kita hanya masuk range yang diberi adalah 13 hingga 18. So saya inginkan 15. Dia automatic untuk use depth adalah 400 mm. Untuk width depth ratio dia punya range adalah 0.3 hingga 0.6. Saya ambil 0.4. Okey. Seterusnya saya masukkan slab thickness iaitu 150 mm. Unit weight of concrete sebanyak 2.5 kilonewton per meter square. Weight of brickwork 2.5 kilonewton per meter square. Finishes sebanyak 1.5 kilonewton per meter, variable 3 kilonewton per meter square dan height of brick wall sebanyak 3 meter. Okey, kalau kita dapat tengok kat sini kita boleh propose kita punya beam dimension iaitu sebanyak untuk lebar 150 mm dan ketinggian sebanyak 400 mm. Okey, untuk concrete cover kita anggarkan 30 mm. Untuk FCK iaitu untuk konkrit. Okay, kita masukkan 30 Newton per millimeter square. Okay, untuk B dia dah auto dan D adalah auto dan FYK untuk steel kita masukkan dalam 500. Iaitu untuk
pengenalan. Seterusnya saya serahkan kepada Aizat. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang loading and analysis. Okey, yang pertama, load on slab. Safe weight tu kita dah dapat 0.375 daripada pengiraan di atas tadi. So, dia automatik akan keluar lah. Sama juga dengan finishes tu, dia 1.5. Dia keluar automatik selepas kita kira dekat dimension of slab tadi. Okey, seterusnya GK, karakteristik permanent pun sama, dia auto generate selepas kita kira di atas. Sama juga dengan QK, variable load, dapat 3. Okay, seterusnya LY dan LS ni kita propose nilai value kita. Contoh kita masuk nilai okey 4.5 dan LX 3. Dia automatik kita akan dapat 1.5 kat warna biru tu, dan dekat warna pink tu dia menyatakan bahawa 1.5 itu two-way slab. Okay, seterusnya distribution of load. Yang ni kita refer pada reference, iaitu table di sebelah kanan ni. Kita ambil nilai 0.57 untuk kedua-duanya. Seterusnya safe characteristic permanent action, safe weight of beam. Kita automatik, semuanya automatik kita dapat setelah pengiraan di atas tadi. Kita dapat 0.15, 3.21, 3.1 dan juga brick wall 7.5. Maka GK kita akan dapat 14.06 ni pun auto generate. Okay, seterusnya karakteristik variable action W1 kita dapat 5.13, W2 pun 5.13 dan automatik QK akan dapat nilai 10.26. Dan juga total design load W, automatik dia akan keluar 34.37. Shear dan moment juga automatik berdasarkan pengiraan di atas tadi, 103.12 dan juga 154 dan 0.68. Seterusnya akan disambung oleh Atirah. Okey, saya akan menerangkan untuk pengiraan design of lecture. Untuk nilai D 354, seperti anda tahu, warna biru adalah auto generate daripada nilai yang sebelum yang dikira sebelum ni. Sama seperti D prime, dan nilai K juga diambil daripada pengiraan daripada nilai di atas. Untuk K balance 0.17 juga diambil daripada nilai pengiraan daripada nilai-nilai di atas. Dan untuk mengetahui compression reinforcement is required or not required, bergantung kepada nilai K lebih kurang dan equal kepada K balance ataupun nilai K lebih besar daripada K balance, iaitu untuk nilai ini 0.17 adalah nilai K lebih besar daripada K balance, so compression reinforcement is required. Apabila nilai K 0.17 itu nilai K itu kurang daripada nilai K balance, automatik untuk color pink tu dia akan bertukar, compression reinforcement is not required. Okay, pengiraan diteruskan dengan apabila kita dapat nilai compression reinforcement is not required. Untuk nilai 290.51 adalah auto generate daripada nilai di atas. Begitu juga calculate tension reinforcement, nilai AS bergantung kepada nilai yang auto generate daripada nilai di atas juga. Untuk if compression reinforcement is required, untuk nilai K lebih besar daripada K balance, nilai 290.51 juga auto generate daripada nilai di atas. Seperti juga nilai 158.72 iaitu nilai Z juga auto generate daripada nilai di atas. Untuk nilai check D prime per X 0.29 adalah nilai menentukan compression still have yield ataupun compression
compression still have not yield. Untuk nilai A prime S, nilai 452.04 ada juga auto generate daripada nilai di atas. Begitu juga nilai, apa beza dua ni? Okey, untuk nilai D prime per X lebih kurang daripada 0.38, auto generate daripada nilai di atas. Juga nilai D prime X lebih daripada 0.38 juga nilai auto generate daripada nilai di atas. Untuk nilai FSC, nilai 435 juga auto generate daripada nilai yang terdapat di atas. Seterusnya disambung oleh Nuri. Okey, bagi area of tension T pula, dia dah generate daripada pengiraan atas AS request ni, required, AS required 745.78. Lepas tu diameter bar ni pun daripada yang kita punya daripada atas yang Syahmi terangkan tadi, area of bar pun. Okey, bagi area of tension stay pula, AS required dia kita ambil daripada nilai Atira tadi 745.78. Kemudian diameter bar 1 daripada nilai yang Syahmi terangkan tadi. Lepas tu area bar 1 pun sama. And then number of bar kita request number of bar dia 6. Lepas tu triuse ni dia akan auto generate. So dia punya result adalah okey. Okey, bagi FCTM kita tengok daripada table 2.9. Lepas tu AS minimum dia daripada formula ni less than 0.0013. Lepas tu jadi dia akan auto generate 0.01508. Jadi result dia adalah 0.013. AS minimum 69.03 auto generate juga. AS maximum pun auto generate 2400 mm². Okey, bagi shear reinforcement pula, VED auto generate daripada atas. Kemudian concrete strut capacity theta 22, cot 22 2.5, tan 22 0.4. Kita propose yang ni, and then VRD max dia akan auto generate daripada nilai concrete strut capacity yang kita propose tu. Lepas tu bagi theta 45 pun sama, kita propose cot 45 1, tan 45 1, kemudian auto generate bagi VRD maximum. Okey, bagi yang use 2.5 ni pula, dia adalah nilai dia dari lagi kecil daripada nilai VED lagi kecil daripada VRD, jadi kita kena guna 2.5. Sebab tu dia auto generate 2.5. Lepas tu ASW daripada formula dia ni dia auto generate 0.299. Kemudian link ni kan tadi kita dah propose 6, so dia akan auto generate S ni 189.34 dan ASW 56.57. Okey, bagi use H6 ni, contoh yang kat atas ni 265.5, jadi dekat bawah ni 260. Seterusnya minimum link diteruskan oleh Syahmi. Okey, untuk ASW bagi S, ni jawapannya adalah auto generate daripada yang atas. Seterusnya falling use H6, kita ambil dari tadi, dan jawapannya ialah auto generate. Dan untuk S pun sama, hasil daripada pengiraan sebelumnya. Dan di sini disebabkan kita punya S lagi besar daripada max spacing, so kita akan guna S max kat sini. So untuk V minimum dia auto generate juga, dan seterusnya ini adalah hasil daraban daripada V minimum. Okey, untuk mencari X, iaitu di kawasan ini, di kawasan petanda X,
ia juga auto generate. Untuk ini adalah dalam meter. Untuk additional longitudinal reinforcement. Okey, kita masuk untuk additional tensile force. Untuk nilai data FTD juga auto generate dan nilainya mestilah lebih kecil daripada MED max bahagi dengan Z, iaitu ini adalah hasil daripada MED max bagi Z. Untuk additional longitudinal reinforcement, AS-nya ialah 296.33 mm², hasil daripada auto generate juga. Seterusnya saya serahkan kepada Amira. Okay, seterusnya saya akan menerangkan dengan terperinci mengenai deflection. Untuk percentage of required tension reinforcement, untuk rho, kita akan dapat daripada hasil as required bahagi daripada breadth and depth. Okey, kita akan dapat 0.01. Untuk reference reinforcement ratio, iaitu rho naught, kita akan dapat 0.005 auto generate daripada square root FCK darab 10 kuasa negatif 3, kita akan dapat 0.005. Untuk percentage of required compression reinforcement, iaitu untuk rho prime, kita akan dapat daripada AS required prime bahagi dengan breadth darab depth, so kita akan dapat 0.01. Okey, seterusnya untuk faktor for structural system K. Kita akan guna untuk simply supported beam, kita akan ambil 1.0. Okey, untuk length over depth ni, kita akan dia akan auto generate daripada factor for structural system K. Iaitu rho lebih besar daripada rho naught. Untuk modification factor for span greater than 7 meter, ianya tidak tersedia, not applicable. Sebab for beam and slab other than flat slab with spans exceeding 7 meter which support partition liable to be damaged by extensive deflection, the value should be multiplied by 7 over span. Untuk modification factor for steel area provided, kita auto generate daripada AS provided bahagi dengan AS required yang kita dapat daripada pengiraan ke atas. Jadi kita akan dapat 0.61. Dia bermaksud value must be less than or equal to 1.5. Therefore allowable span effective depth ratio kita akan dapat daripada length over depth ke atas tadi tu, lepas tu darab dengan modification factor for steel area provided, so akan dapat 11.94. Okey, untuk actual span sepatutnya ia lebih kecil daripada allowable span. So jadi kami dapat 16.95 dan bermaksud tak okey. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pengiraan cracking pula. Limit of crack with W max. Okey, kita akan ambil 0.3 disebabkan exposure class tadi dekat atas kita ambil XC3. Okey, untuk steel stress dia dah memang auto generate daripada pengiraan dekat atas, so kita akan dapat 357.68. Okey, untuk maximum allowable bar spacing kita akan ambil 50 berdasarkan dekat table maximum bar spacing for crack control tu. Okey, kemudian auto generate dia
kita akan dapat S dia adalah 132.84 dan ianya tidak okey. Jadi kalau kita dekat hujung sekali kita akan dapat jawapan tidak okey, kita akan cuba untuk propose dengan nilai yang lain. Okey. Sebabnya design pengiraan ini kita untuk try and error. Okey. Sekian sahaja cara penggunaan Excel untuk simply supported beam yang disediakan oleh kami kumpulan 5. Sekian, terima kasih.